Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 20 November 2020, saya Kaizari Afindi. Baiklah, Utama TVS dimulakan dengan laporan tempatan. Belanjawan Sarawak 2021 yang bernilai 9.83 bilion ringgit disifatkan sebagai lebih rendah berbanding yang telah diperuntukkan pada tahun lepas. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, ini adalah kerana kesan daripada pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan sebelum ini. Bagaimanapun katanya, Sarawak mensasarkan pendapatan 10.012 bilion ringgit menerusi perbelanjaan negeri 9.83 bilion ringgit yang dibentangkan untuk tahun depan. Tambah beliau lagi, dengan sasaran itu, belanjawan 2021 negeri Sarawak bakal menjana lebihan 180 juta ringgit. Orang tanya saya kenapa waktu ini kita tidak belanja lebih, kan? Jawapannya ialah kapasiti kita. Tahun lepas nampaknya sebab MCO, kapasiti untuk melaksanakan tak ada sana. Sebab itu kita punya perbelanjaan kira-kira dekat 10 bilion juga, iaitu 9.8 bilion yang kita sediakan untuk perbelanjaan kita tahun ini. Sebab itu kita ada surplus. Jelasnya lagi, pengurusan kewangan negeri masih stabil meskipun sejumlah 2.6 bilion ringgit telah diperuntukkan di bawah bantuan Sarawak Ku Sayang BKSS yang bertujuan untuk membantu rakyat Sarawak yang terkesan dari segi kewangan akibat pandemik COVID-19. Abang Johari turut memberitahu peruntukan sebanyak 4.5 bilion ringgit daripada Kerajaan Persekutuan akan membantu dalam pembangunan infrastruktur di negeri Sarawak. Bermakna kalau kita ada lebih kurang 10 bilion, campur dengan persekutuan 4 bilion, 4.5. kita ada lebih kurang 15 bilion. Satu angka yang besar, agak besar. Ya. Negeri lain dia punya bajet tak sampai 9 bilion. Ada yang 2 bilion, ada 3 bilion, ada yang kurang, ada kurang 1 bilion lagi. Namun demikian, apa yang menjadi kebimbangan beliau adalah kecekapan pihak kontraktor yang akan dilantik untuk melaksanakan projek-projek negeri. Segi semua bidang. Ya. Hanya saya takut ialah kapasiti untuk melaksanakannya. Sama ada kontraktor kita ni cekapkah tidak, yang melaksanakan cekapkah tidak. Beliau berkata demikian dalam rancangan diskusi pasca bajet 2021 bersama Ketua Menteri di TVS pada Khamis. Dalam usaha Sarawak beralih ke arah perbankan digital, pelbagai pendekatan perlu dirancang bagi mengubah landscape perniagaan sedia ada. Malah ia secara langsung akan meningkatkan jualan secara atas talian menerusi platform digital berbanding kaedah konvensional. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari bagaimanapun menjelaskan dalam merealisasikan hasrat pembangunan digital itu, jaringan perhubungan internet perlu dipertingkatkan. Ia akan memberikan impak jalur lebar yang lebih luas sekaligus memanfaatkan penduduk di negeri ini. Kalau kita dapat menjangkau insya-Allah lah kepada 5G dan di luar bandar sekurang-kurangnya 3G ataupun 4G. Bermakna dia punya transaction in real time. Dan kalau kita lihat, the success of Alibaba.com is digital. The success of mereka syarikat tu pun super. Jadi bermakna perniagaan kita akan mempunyai ekosistem digital, hanya delivery saja, physical. Yang lain tu digital secara alam maya. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata perniagaan negeri tidak harus menumpukan sektor ekspor produk tempatan antara negeri, sebaliknya memperkasakan usaha untuk menembusi pasaran global. Umpamanya sekarang ini just simple example pasal sayur midin kita jual di Singapura. Dan makna bayarannya boleh diteruskan melalui digital banking di antara kita dengan Singapura real time. Perbankan digital, kata Abang Johari, merupakan digitalisasi dalam perkhidmatan perbankan bagi mengurangkan risiko, meningkatkan keberkesanan dan khidmat pelanggan yang lebih baik. Bermakna tidak ada bank akan mempunyai banyak cawangan. Tidak Secara ada fizikal lagi.
Saya dah fikir, sekarang semua kita gunakan digital. Dan kalau ini akan berubah, daripada kosnya akan murah. Dan apa kata orang Sarawak, lebih efisien. Lebih efisien. Jadi sistem perdagangan kita akan meningkat, volume akan meningkat dan akhirnya ekonomi kita akan meningkat. Berita baik untuk semua rakyat Sarawak. Kerajaan Sarawak kini merancang untuk mewujudkan syarikat telekomunikasi sendiri dalam tempoh 2 tahun akan datang. Ianya bertujuan untuk mempercepatkan kesambungan internet di kawasan luar bandar. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, keputusan bagi menubuhkan syarikat telekomunikasi sendiri itu dibuat pada Rabu lepas bagi menyelesaikan masalah keengganan kalangan syarikat telekomunikasi sedia ada untuk memperluaskan perkhidmatan internet mereka ke kawasan luar bandar Sarawak yang mereka anggap tidak menguntungkan. Jadi apa jalan keluar untuk Jalannya ini? keluar ialah kerajaan terpaksa mempunyai telco kita sendiri dan kita beri subsidi kepada telco kita sebagai tarif penggunaan internet itu akan rendah. Menerusi gabungan usaha antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Multimedia Sarawak SMA, sejumlah 1,246 menara komunikasi telah dirancang untuk dibangunkan di seluruh negeri menjelang 2023. 1,200 mungkin mencukupi, tetapi operator tu Okey. yang kita kendaki, orang yang menggunakan menara di satu. Nombor dua, dia punya device. Yang kuali, orang kampung kata kuali ni. Yang di atas tu. Di atas tu. Kuali tu tidak cukup. Tidak ada orang masangkan kuali. Pun telco yang lain. Dia tidak mau pergi ke luar bandar sebab dia punya bottom line tidak ada. Dalam program itu, Abang Johari juga menjelaskan beliau telah meluluskan RM150 juta pada Rabu lepas untuk memulakan projek perluasan liputan Wi-Fi mengikut sistem zon di negeri ini. Wi-Fi kita ke seluruh peringkat menggunakan zone sistem. Jadi kalau ini sudah ada, bermakna internet connectivity ini Bertemu kembali. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing telah dilantik sebagai pemangku pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkuat kuasa 18 November hingga 17 Disember ini. Pelantikan tersebut dibuat oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berikutan pengerusi JBPN Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas bercuti rehat selepas menjalani pembedahan kecil. Ugah telah dirawat di sebuah hospital swasta di Kuching selepas menjalani pembedahan kecil bagi membuka arteri jantungnya dan kini dilaporkan dalam keadaan stabil. Pada Khamis, Abang Johari telah menziarahi Ugah yang sedang berehat selepas mendapatkan rawatan susulan. Sementara itu, JPBN Sarawak dijangka akan mengadakan sidang media pada 22 November ini bagi memaklumkan status Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bahagian Kuching sama ada akan dilanjutkan atau sebaliknya.
Ini perkembangan COVID-19 di Sarawak. 2 kes positif COVID-19 telah dilaporkan di Sarawak pada Jumaat, masing-masing di Kuching dan Miri. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,055 kes. Kes ke-1054 ini merupakan seorang lelaki warga tempatan dan merupakan seorang eksekutif teknikal di sebuah syarikat minyak dan gas di Miri. Kes yang tidak menunjukkan sebarang gejala itu juga merupakan kes jangkitan tempatan kerana dilaporkan tiada mengunjungi kawasan berisiko tinggi atau perjalanan ke luar negara. Kes ke-1055 pula merupakan seorang penjawat awam yang mempunyai kontak rapat dengan kes ke-1051 dan disahkan positif COVID-19 pada Jumaat. Sementara itu, terdapat juga pertambahan 1 kes bagi kluster besi. Ini menjadikan jumlah kes positif melibatkan kluster ini meningkat kepada 11 orang termasuk kes indeks. Untuk rekod, tiada kes kematian dilaporkan dan jumlah kematian adalah kekal seramai 19 orang. Polis Diraja Malaysia PDRM akan menurunkan kadar peratusan rakyat Sarawak yang bertugas sebagai polis di negeri ini, kata pengarah pengurusan PDRM Bukit Aman Datuk Ramlidin. Peratusan yang sepatutnya hanyalah sekitar 40%, tetapi kini anak Sarawak yang bertugas di Sarawak mencecah 70%. Setakat ini lebih kurang 70% Sarawakian yang bertugas di Sarawak. Yang mana angka ini adalah angka yang tinggi lah, ya. Jadi hasratnya kita hanya dalam lingkungan 40% sebenarnya. Jadi di sini sekarang ni dah 70%. Ya, untuk Sabah dan Sarawak ni 40%, tapi sekarang ni dah menjangkau 70%. Jadi kita tak boleh buat dengan drastik, tapi kita akan pelan-pelan, ya. Beliau berkata demikian setelah mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada Jumaat. Walau bagaimanapun, katanya lagi, peluang dan ruang tetap akan diberikan kepada pegawai-pegawai polis yang berhasrat untuk berkhidmat di negeri sendiri, lebih-lebih lagi yang telah lama berkhidmat di negeri-negeri lain. Sebab ini adalah satu polisi kita di mana untuk anak negeri yang nak balik bertugas di tempat sendiri itu kita ada ruang, ya, kebanyakannya yang mungkin setelah berkhidmat di tempat lain beberapa lama dan dia akan balik bertugas di tempat sendiri. Itulah yang kita laksanakan di dalam Jabatan Polis. Contohnya lagi ialah tentang jawatan-jawatan yang sensitif dan isu-isu penggiliran tugas. So ini semualah yang saya jelaskan, ya. Sementara itu, Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Muhammad Yunus yang merupakan pengarah Maritim Sarawak yang baru turut mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri. Beliau yang menggalas tugas sebagai pengarah baru sejak 6 Oktober lalu membincangkan kejayaan maritim dalam mengekang kedatangan pendatang tanpa izin parti di negeri ini. Saya juga memaklumkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri berkaitan dengan kejayaan operasi yang dilaksanakan oleh Maritim Negeri Sarawak sepanjang tahun 2020, di mana kita telah berjaya menghalang kemasukan pendatang tanpa izin daripada negara jiran dalam outbanting. Sehingga kini belum ada sebarang kes pencerobohan yang berlaku oleh parti. Dan dari segi penguasaan bot nelayan asing Vietnam, kita juga berjaya mematahkan cubaan untuk masuk ke perairan negeri Sarawak, dan kita juga mengusir bot-bot ini keluar daripada perairan negeri Sarawak. Katanya lagi, Maritim Sarawak juga telah menerima sebuah kapal baru, KM Kota Kinabalu. Sudah pun ada KM Seri Aman. Jadi KM Kota Kinabalu ini menambah lagi aset di Maritim Negeri Sarawak untuk memastikan perairan negeri Sarawak ini akan sentiasa dipantau.
Baiklah, sedikit perkembangan di perairan negara kita. Dua buah bot nelayan asing Indonesia yang dikesan menceroboh perairan negara di kedudukan 75.1 Batu Nautika Barat Laut Tanjung Sirik telah diusir Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Menurut Laksamana Pertama Maritim Zin Ahmad Muhammad Yunus, dua buah bot nelayan berwarna biru merah dikesan dalam keadaan mencurigakan ketika aset maritim Malaysia sedang melaksanakan rondaan op benteng serta op khas kuda laut di sekitar sempadan Malaysia, Indonesia. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua tekong dan awak-awak tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah dan tiada sebarang barang terlarang yang ditemui di atas bot tersebut. Kita bertemu kembali. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK naik taraf Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Sukarela di seluruh negara bagi menarik mereka yang mengalami masalah penagihan dadah untuk tampil secara sukarela. Kata Ketua Pengarah AADK Datuk Seri Zulkifli Abdullah, Puspen Sukarela adalah penting kerana ia merupakan salah satu kaedah untuk menggalakkan ramai lagi individu yang menghadapi masalah penyalahgunaan dadah dan penagihan dadah untuk tampil secara sukarela. Katanya kajian menunjukkan individu yang datang secara sukarela untuk menerima rawatan di Puspen Sukarela lebih kekal pulih oleh kerana mereka datang atas inisiatif sendiri dan lebih sedia menjalani program-program rawatan. Selain daripada penambahbaikan di segi modul, apa yang kita lakukan di sini adalah juga makeover lah kepada program rawatan dan pemulihan, termasuklah kepada infrastruktur dan lain-lain kemudahan. Jadi ini berlakulah penaik tarafan kemudahan yang terdapat di pusat-pusat pemulihan sukarela, termasuklah di Puspen Sungai Besi ini, dan sesuai dengan status kemasukannya secara sukarela. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran modul anjakan kepulihan pendekatan sukarela AADK di Puspen Sukarela Sungai Besi. Katanya lagi, proses menaik taraf infrastruktur bagi 11 puspen sukarela di seluruh negara telah pun berjalan untuk tahun 2020 dengan kos kira-kira RM500,000 dan kerajaan juga meluluskan AADK untuk meneruskan kerja-kerja menaik taraf sehingga tahun hadapan dengan menyediakan dana sebanyak RM3 juta. Sementara itu, beliau berkata ketika ini 19% iaitu bersamaan dengan 800 orang individu sedang menerima rawatan di Puspen Sukarela seluruh negara dan pihaknya meletakkan sasaran untuk menambah bilangan itu sekurang-kurangnya sebanyak 30% pada tahun hadapan. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM melanjutkan tempoh pendaftaran secara percuma SSM BISTRAS sehingga Disember 2021. Lanjutan ini adalah bagi mendukung pertumbuhan sektor perniagaan atas talian di seluruh negara. Kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, inisiatif itu juga seiring dengan perubahan tren urus niaga peruncitan yang kini banyak beralih kepada perniagaan atas talian. Jelasnya, peniaga atas talian yang layak dan berjaya memperolehi pensijilan SSM BISTRAS akan dapat memaparkan logo SSM BISTRAS pada laman sesawang, media sosial dan blog perniagaan mereka. Sehingga 31 Oktober 2020, sebanyak 4,181 entiti perniagaan atas talian sudah berdaftar dengan SSM BISTRAS dengan 629 daripadanya didaftarkan sepanjang tahun ini. Alexander berkata jumlah itu masih kecil iaitu hanya 1.12% daripada 373,213 peniaga atas talian yang direkodkan SSM. Justru kementerian menyeru agar lebih ramai peniaga atas talian memanfaatkan kemudahan ini dan bersama kerajaan membina semula ekonomi domestik negara demi masa depan yang lebih baik bersama. Untuk makluman, pendaftaran SSM BISTRAS boleh dibuat melalui portal bistras.ssm.com.my yang beroperasi 24 jam sehari sepanjang 7 hari seminggu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP membantras penjualan pakaian berjenama tiruan melalui transaksi dalam talian melalui satu operasi yang dijalankan di sebuah kediaman di Taman Ceras Jaya di Balakong, Selangor.
Menurut Pengarah Bahagian Penguatkuasa KPDN HEP, Dato' Iskandar Halim Sulaiman, dalam serbuan itu KPDN HEP merampas pelbagai baju dan seluar jenama Adidas, Puma dan Nike yang disyaki tiruan dengan nilai dianggarkan RM67,750. Dalam serbuan tersebut, seorang lelaki warga tempatan berusia 45 tahun yang mengaku sebagai pemilik premis telah diambil keterangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 102-1C Akta Cap Dagangan 2019 iaitu mempunyai dalam milikan bagi maksud perdagangan barang-barang yang suatu cap dagangan berdaftar dipakaikan dengan salah. Seramai 422,609 peminjam atau 28.17% daripada 1.5 juta keseluruhan peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN meneruskan bayaran balik pinjaman mereka mulai Oktober lepas. PTPTN dalam kenyataan memaklumkan kutipan bayaran balik yang diterima adalah sebanyak 103.3 juta ringgit, menunjukkan peningkatan sebanyak 173.65% berbanding kutipan pada April yang berjumlah 37.65 juta ringgit. Atas dasar keprihatinan, kerajaan sebelum ini telah bersetuju untuk melanjutkan tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman selama 3 bulan lagi, mulai Oktober hingga Disember depan. Penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN ini telah memberi manfaat kepada 1.5 juta peminjam dengan jumlah keseluruhan anggaran penangguhan bayaran balik pinjaman berjumlah 1.13 bilion ringgit bermula Mac hingga Disember 2020. Baiklah, ini perkembangan di luar negara. New Zealand telah menyertai para pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC dalam tuntutan menentang dasar perlindungan mendesak APEC untuk terus komited mengekalkan pasaran terbuka dan aliran perdagangan. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern berkata, perdagangan telah menjadi jentera pertumbuhan dan kemakmuran di rantau ini sejak APEC ditubuhkan 30 tahun lalu. APEC katanya mesti terus memastikan persaingan yang adil dan peraturan yang dapat diramalkan untuk semua pengeksport baik di rantau ini maupun antarabangsa. Sementara itu, beliau turut memaklumkan bahawa New Zealand akan menjadi tuan rumah APEC tahun hadapan. Sebagai pengerusi untuk tahun 2021, negara itu berharap agar ekonomi APEC dapat bekerjasama untuk menghidupkan kembali pertumbuhan dan merancang pemulihan ekonomi yang berpanjangan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Utama TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Baiklah, kami mengupak dulu kepada kita orang semua di luar nun. Jaga diri kita orang sebab perjuangan menentang COVID-19 tu belum habis lagi. Jadi jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang diberi oleh SIDAK KKM. Kita jaga kita. Saya Kaizari Afindi, salam hormat dan jumpa lagi.